Ada terbaca berita tentang satu interview di antara Datuk Seri Mohamed Hassan dengan Tok Mat dengan Asia Times maksud saya, yang mana dia ada buat sedikit ulasan tentang kes Datuk Seri Najib. Dah ada laporan lah mengenai apa yang dia kata kalau terbukti dan sebagainya kena masuk jail dan sebagainya. Apa yang sebenarnya berlaku lah UMNO ni, Anthony? Ini kena tanya orang UMNO lah. Saya Setiausaha Agung BAP. Saya bukannya Setiausaha Agung UMNO. Saya bukan Datuk Ahmad Mazlan. Ini kena tanya Ahmad Mazlan lah. Tapi saya kenal Tok Mat ni dah lama dah. Okay, sebab saya menjadi adun 2004 di Negeri Sembilan. Dia Menteri Besar. Dan saya tahu style dia. Saya tahu cara dia bercakap, cara dia berhujah dan sikap dia. Memang Tok Mat ni orangnya lulus. Dia ni cakap terus terang, dia cakap lulus. Dan kadang-kadang dalam interview ni, saya rasa dia just speak off the cuff. Dia cakap secara jujur. Dan saya yakin apa yang dilaporkan itu, yang wartawan tersebut pertahankan dia, pertahankan kenyataan beliau, pertahankan tulisan dia, dan juga keluarkan audio tersebut. Dia penuh yakin bahawa laporan itu melambangkan apa yang dia cakap. Dan saya baca kenyataan tu, saya belum dengar audio tu. Saya baca kenyataan tu, saya baca laporan tersebut, dan saya lihat perkataan-perkataan yang ditulis tu agak mirip kepada apa yang selalu disebut oleh Tok Mat. Dia punya bahasa tu memang bahasa Tok Mat lah. Sebab saya lama dengar dia punya hujah, dengar dia punya ucapan di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi saya amat yakin apa yang ditulis itu melambangkan apa yang dia cakap. Okay. Cuma kita tahulah, saya tengok tu saya haran. Dia kata Najib patut masuk penjara dulu. Sudah tentu ini akan menimbulkan kemarahan Puan Najib lah dalam UMNO. Sudah tentu faction Najib akan bagi tekanan kepada Tok Mat. Dia orang nombor 2 dalam UMNO. Jadi sudah tentu pelbagai tekanan dalaman berlaku. Dan walaupun saya nampak ada pemimpin UMNO termasuk ni Dr. Puat Salakashi cuba pertahankan kenyataan Tok Mat. Dia kata dia sebenarnya dia cakap tu betul, tapi dia punya hujah tu dia putar balik lah. Yalah. Dia pun dia nak mendegapkan benang yang basah. Jadi kalau tengok kenyataan-kenyataan tu, kita nampak apa yang dikatakan Tok Mat tu datang daripada dia. Mungkin dalam pemikiran dia memang begitu. Cuma apabila dinyatakan ataupun dilaporkan dengan begitu terbuka dan bahasa yang digunakan itu begitu tajam, begitu lurus, sudah tentu dia tak boleh nak, macam mana dia nak bertepan dengan Najib. Dia selalu dalam UMNO, dia ada perjumpaan, macam mana dia nak berdepan dengan Najib ataupun penyokong-penyokong Najib. Mestilah dia kena kata nafi, dia kata out of context dan sebagainya. Jadi itu bacaan saya lah. Okey, Anthony pun ada dalam, saya rasa minggu lepas tadi, ada cadangkan kalaulah kata PRU tu selepas November, maknanya negeri-negeri Pakatan Harapan ni pun harus bubar sekali. Boleh terangkan sedikit kenapa Anthony cakap? Saya punya pandangan itu berdasarkan kepada bahawa kalau kita punya gap antara pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri itu tak begitu besar. Dan kalau kita mengambil satu keputusan buat berasingan, rakyat mungkin akan menghukum kita. Okay? Ada dua sebab. Yang pertamanya, orang kata kalau dah dekat sangat ni, dah beberapa bulan, mengapa tak buat sekali? Kalau buat berasingan itu, dana rakyat kena dibelanjakan 2 kali untuk 3 negeri tersebut. Tu tahu sekarang ini pilihan raya kosnya agak tinggi, bukannya murah. Saya dengar untuk buat pilihan raya umum seluruh negara kosnya 1 bilion. 1 bilion. Kalau pilihan raya negeri pun, satu negeri pun berpuluh juta. Melaka pun berpuluh juta. Apatah lagi kalau Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, 3 negeri sekali, ataupun dengan negeri-negeri yang lain lagi, dia agak besar dia punya kos. Kalau dalam tempoh yang begitu dekat dan kena buat 2 kali, mungkin kos itu bertambah. Kena berlipat ganda. Itu mungkin sukar untuk kita pertahankan kepada rakyat. Yang keduanya, kalau buat 2 kali secara berasingan, apa yang saya bimbang ialah, dan tempoh itu agak dekat, pengundi 2 tak akan kembali untuk buat kali kedua. Dan itu akan menyebabkan apa yang berlaku di Johor dan Melaka, peratusan mengundi itu rendah,
akan berlaku dalam pilihan raya negeri. Okay. Memang sebelum ini kita dah buat keputusan. Saya pun yang antara yang menyokong keputusan itu ialah kalau dia buat pilihan raya mengejut, katakan bulan 6 ataupun bulan 5 sebelum ni, kita ada tempoh 1 tahun lagi. Kalau tempoh 1 tahun lagi, kita punya mandat belum habis lagi, betul, kita boleh pertahankan, kita boleh buat berasingan. Itu yang kita kata kita buat berasingan. Kalau dia buat pilihan raya mengejut, supaya kita nak juga hantar mesej kepada mereka, bukan dia saja yang boleh tentukan tarikh pilihan raya. Kita kerajaan negeri yang kita pegang, kita pun boleh tentukan tarikh kita. Sebab kalau di kes dalam Johor dan Melaka, dia nak awalkan. Kalau dia boleh awalkan, kita boleh lewatkan. Itu hak kita lah sebagai kerajaan negeri. Itu dalam konteks kalau tempoh jarak tersebut adalah lebih setahun. Okay, maksudnya daripada bulan Mei atau bulan Jun sampai tahun akhir tempoh kita ada lebih setahun, 12 bulan. Okay, itu boleh saya pertahankan, boleh kita pertahankan buat pilihan raya asing. Tapi kalau katakan seperti yang saya katakan tadi, nampak gaya sekarang ini pilihan raya mengejut itu tak berapa mungkin berlaku. Katakan dia buat beberapa bulan sebelum akhir tempoh. Okay, 2-3 bulan ataupun 4-5 bulan sebelum akhir tempoh. Takkan kita mengambil satu keputusan kata untuk kita berasingan, kita berasingan. Saya rasa itu sukar untuk kita jawab. Itu yang saya katakan, saya akan bawa untuk perbincangan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Itu sudah tentu bukannya keputusan saya lah. Itu cadangan saya sebagai Setiausaha Agung DAP. Tapi akhirnya kita kena buat keputusan bersama-sama dan mengambil kira juga pandangan kerajaan-kerajaan negeri, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Ya. Ada orang kata, Anthony, yang sebenarnya PH ni dia tak nak pilihan raya umum cepat ataupun dalam keadaan terdekat, sebab kalau kita buat sekarang, kita mungkin kalah kalau ikut tengok trend Johor dan Melaka. Betul ke, Anthony? Kalau menang itu saya tak berani cakap lah, kan? Itu apabila kita masuk pilihan raya, keputusan itu bukan di tangan kita. Keputusan itu di tangan rakyat. Itu pertama. Kalau tak sekarang pun kita kena berdepan dalam pilihan raya. Paling lewat pun dalam tempoh 12 bulan lagi kita kena berdepan dengan pilihan raya. Jadi bukan soal takut untuk berdepan. Lambat laun kita kena berdepan juga. Ini proses dalam demokrasi, proses dalam pilihan raya yang mesti kita berdepan. Tidak timbul soal takut. Tetapi sudah tentunya kita juga nak supaya masa yang sesuai dan juga mengambil keadaan supaya dia punya level playing field tu lebih level, kan, playing field tu lebih level, supaya sama-sama ada peluang untuk kita berkempen, untuk kita meyakinkan rakyat. Dan saya rasa itu satu proses demokrasi yang sihat. Kalau itu sebabnya di negara United Kingdom pernah ada satu reform yang dibuat, iaitu mereka buat fixed term parliament. Iaitu tak payah agak-agak dah. Tak payah tengoklah masa yang paling sesuai, paling baik untuk siapa. Dia fixed term. Kalau 5 tahun tu 5 tahun. 5 tahun. Nah, dia lepas hampir habis 5 tahun dia buat pilihan raya. Dan itu sebenarnya lumrah dalam banyak negara demokrasi. Amerika Syarikat, dia punya pemilihan presiden, dia tak tengok tarikh keramat dia tak tengok mana satu tarikh yang fungsinya baik. Dia dah tetap dalam perlembagaan Amerika Syarikat tu, the first Tuesday of November every 4 years. Setiap 4 tahun, hari Selasa pertama dalam bulan November, 4 tahun sekali mesti buat pemilihan presiden. Tak kira lah hari itu ada sauji ke, hari itu ada macam-macam ke, ataupun masa tu dia punya presiden tak popular ke, dia tak boleh. Sampai masa kena buat pilihan raya. Jadi itu lumrah dalam negara-negara demokrasi. Cuma dalam negara yang mengamalkan sistem Westminster, memang dia ada budi bicara kepada Perdana Menteri bila nak bubar parlimen. Tetapi the mother of parliament, Westminster, pun dah buat pertukaran. Saya tak tahulah sebenarnya status terbaru ni, mungkin Syah boleh buat sedikit kajian apakah undang-undang tersebut masih terpakai lagi di UK. Tapi seingat saya beberapa tahun lepas mereka tak silap saya masa David Cameron, 10 tahun lepas mereka buat fixed term parliament, iaitu 5 tahun tak boleh berubah. Kecuali dia pergi ke Dewan Parlimen, dapat 2/3 ahli parlimen kata berubah, baru boleh berubah. Maksudnya budi bicara Perdana Menteri itu tak boleh lagi
ditentukan oleh seorang. Itu dah berlaku di United Kingdom, iaitu the mother of all parliament, Westminster. Sebab kita punya sistem mirip kepada UK. Itu yang saya katakan bahawa lebih baik kita ada satu ketentuan. Ada satu ketentuan bahawa tempoh itu patutnya kita hormat kepada tempoh tersebut. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Betul. Ya, itu yang saya maksudkan.